Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita pada malam ni bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah seperti mana biasa di sini kita akan membahaskan tadabbur daripada juzuk yang ke-30 ataupun juzuk amma, yang mana sebelum berlakunya perintah kawalan pergerakan yang saya tandalah terakhir perbahasan kita daripada surah An-Nazi'at. Perbahasan tadabbur juzuk amma kita ni daripada surah An-Nazi'at. Kita dah bahas beberapa ayat daripada surah An-Nazi'at, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita daripada surah An-Nazi'at ni bermula pada ayat yang ke-15. Bermula pada ayat yang ke-15. Jadi sebelum pada kita bahas tadabbur ataupun tafsir ringkas umum pada malam ni, kita baca dulu beberapa ayat daripada surah An-Nazi'at bermula pada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Ayat yang ke-15. Bacaan kita tadi ayat yang ke-15 sampailah ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-15, maksudnya hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan kisah Nabi Musa alaihi salam. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika mana Tuhanmu memanggilnya, yakni Musa, di lembah suci, iaitu lembah Tuwa. Izhab ila fir'auna innahu tagha, maka Allah memerintahkan kepada Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun tersebut, ada atau tidak keinginan dalam dirimu untuk membersihkan dirimu daripada kesesatan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Fa arahul ayatal kubra, lalu Musa alaihi salam menunjukkan kepadanya, yakni Fir'aun, mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi dia, yakni Fir'aun, mendustakannya dan menderhakai. Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling lalu berusaha mencabar Musa alaihi salam. Fahasyara fanada, kemudian dia mengumpulkan orang-orang ramai lalu menyeru. Faqala ana rabbukumul a'la, seraya ia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat serta seksaan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya terdapat pengajaran daripada cerita tersebut bagi orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-15 sampailah ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah An-Nazi'at salah satu daripada dalil daripada sejarah, dalil yang menunjukkan pada kita golongan yang tidak mahu mempercayai hari kiamat, kemudian mengingkari kewujudan hari kiamat dan mengancam untuk melakukan kejahatan kepada Rasul yang membawa risalah hari kiamat ataupun hari kebangkitan. Sebelum daripada tu, kita dah sebut sebelum ni dalam mukaddimah surah An-Nazi'at, walaupun dah lama, perbahasan kita hampir 3 bulan yang lepas, jadi kemungkinan untuk ingat balik tu tipis, kena sebut balik pada malam ni. An-Nazi'at, An-Nazi'at ni maksudnya apa? Surah An-Nazi'at ni maksudnya ialah sesuatu yang mencabut. Naza'a maksudnya yang mencabut, yang menarik ataupun yang mencabut. Sebahagian para ulama tafsir mengatakan naza'a di sini, kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil isim fa'il, kata yang menunjukkan perlakuan seseorang yang melakukan kerja. Siapakah yang menarik sini? Yang menarik sini ialah para malaikat, malaikat yang menarik nyawa. Jadi malaikat yang menarik, mencabut nyawa tu dipanggil sebagai nazi'at. Itu maksud surah tersebut. Surah An-Nazi'at ni ia tergolong dalam 15 surah dalam Al-Quran, khususnya surah-surah yang berada di juzuk-juzuk akhir, bermula pada juzuk yang ke-26 sampailah juzuk yang ke-30. Surah-surah yang berada pada bahagian akhir Quran ni ialah surah yang banyak bermula dengan sumpah-sumpah. Allah Ta'ala mulai surah An-Nazi'at ni dengan ayat pertama dia, wan-nazi'ati gharqa. Huruf waw pada ayat pertama tu ialah wawul qasam ataupun waw sumpah. Kaedah dia bila mana kita baca surah yang ada seruan-seruan ataupun ayat-ayat sumpah ni, kita kena kesan ataupun kena cari apakah jawab kepada sumpah tersebut. Setiap perkara yang Tuhan bersumpah pasti ada jawab sumpahnya. Jadi itu benda tuntutan pada kita bila mana kita baca Quran.
Allah Subhanahu wa taala sebut wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras ataupun dengan kejam. Kita boleh terjemahkan macam-macam gharqa situ. Allah Ta'ala sumpah dengan tugas malaikat. Ada malaikat ni, kumpulan malaikat ni bertugas sebagai pencabut nyawa manusia-manusia yang dah sampai ajal. Kemudian Tuhan sebut cara dia cabut tu gharqa, menakutkan. Jadi permulaan surah An-Nazi'at ni dia berbentuk ancaman, dia berbentuk tarhib, perkara yang menakutkan. Sebab apa? Sebab surah An-Nazi'at ni masih lagi membawa tema yang sama seperti surah sebelumnya, iaitu surah An-Naba. Surah An-Naba membawa tema keimanan pada hari akhirat. Surah An-Nazi'at pun masih lagi bawa tema yang sama, iaitu keimanan pada hari akhirat. Hatta kita masuk ke surah Abasa nanti pun, dia punya tema dia masih lagi tentang hari akhirat. Okay. Sebab apa? Kita dah sebut berulang kali sini, hari akhirat ni ialah hari kebangkitan. Pertama, tak diketahui bila berlaku hari akhirat ni. Dalam Quran banyak nama hari akhirat. Kadang-kadang Tuhan sebut As-Sa'ah, kadang-kadang Tuhan sebut Al-Waqi'ah, kadang-kadang Tuhan sebut Al-Qari'ah. Ni semua nama-nama hari kiamat. Kaedah dalam bahasa Arab, kalau satu benda tu banyak nama, menunjukkan benda tu sangat mustahak ataupun benda tu sangat agung. Apa-apa saja benda kalau banyak nama. Nabi Muhammad antara orang yang banyak nama, disebut dengan bermacam-macam gelaran. Kota Mekah antara tempat yang banyak nama. Madinah pun sama. Quran antara kitab yang dinamakan dengan macam-macam nama. Orang Arab bila mana dia namakan sesuatu dengan banyak nama, menunjukkan pada kita benda tu sangat-sangat penting dan mustahak. Sama dengan hari akhirat, dia banyak nama. Quran sendiri menamakan hari akhirat dengan macam-macam nama. Isunya pada waktu diturunkan surah An-Nazi'at ni, musyrikin Mekah, orang Mekah khususnya, mereka tidak boleh mempercayai apa yang Nabi sampaikan. Antara benda yang mereka tak boleh percaya ialah selepas daripada kita mati ni, ada urusan-urusan yang perlu kita lalui. Kita kena masuk alam barzah. Alam barzah kita disoal oleh malaikat. Kemudian kita tunggu di alam barzah tu nak pergi kepada alam akhirat ataupun hari kebangkitan, perjalanan akhirat seterusnya. Jadi benda ni tak dapat diterima oleh orang-orang pada waktu tu. Sebab apa? Sebab logik akal tak dapat fikir pada benda-benda yang Nabi sebut. Sebab itulah kalau kita tengok antara ciri orang beriman ataupun orang bertakwa, Tuhan sebut dalam surah Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan benda ghaib. Benda ghaib ni saya dah sebut banyak kali, benda yang tak dapat dicerna, tak dapat dibuktikan dengan kajian saintifik, itu kita sebut benda ghaib. Apakah ada kajian saintifik menunjukkan wujudnya ada? Betul ke wujudnya syurga? Tiada kajian saintifik. Cuma kita beriman syurga ni ada dengan sebab kita dengar daripada Quran, dengar pada Nabi, dengar daripada ustaz-ustaz yang mengajar tempat kita, dengar daripada kecil guru-guru sekolah kafar duk cerita buat baik dapat syurga, buat jahat dapat neraka, balasan neraka. Wujud, ada tak orang buat kajian saintifik? Tidak ada. Orang cerita pada kita, Quran cerita pada kita dalam kubur adanya barzakh, adanya yang dinamakan dengan tempat namanya barzakh. Situ ada soalan malaikat. Pun tiada kajian saintifik tentang isu tu. Cuma kita sebagai orang beriman, dengan fitrah yang Tuhan jadikan pada kita, manusia ni bila mana dia lahir, keluar daripada perut mak dia, dia ada satu perasaan dia nak percaya satu benda, walaupun benda tu tak dapat dibuktikan dengan kajian yang dia yakin, tapi dia ada benda yang nak percaya. Sebab tu kita akan tengok mana-mana agama sekalipun, baik Islamnya, apa-apa agama sekalipun, dia akan ada konsep benda yang tak dapat dimunasabahkan, tapi ada orang percaya. Ada orang percaya wujud keadaan seperti itu akan berlaku sampai bila-bila pun. Okay. Jadi nak sebut pada kita, bila mana Nabi sebut musyrikin Mekah tak boleh percaya, mereka bukan menafikan kematian. Mati itu mereka terima, tapi mereka tak boleh terima apa yang berlaku selepas mati. Itu tak boleh terima. Bermula daripada Nabi duk cerita benda tu lah, tambah pula Nabi cerita pada waktu tu
Antara orang yang kena balasan buruk lepas mati ni ialah orang yang sembah berhala macam musyrikin Mekah tu. Kalaulah Nabi kata sembah berhala tu menyebabkan kehidupan lepas daripada mati tu selamat, okey, dia orang tak akan lawan Nabi. Sebab Nabi beritahu apa yang kamu buat sebelum mati ni salah. Dia membahayakan dan juga menjahanamkan kehidupan selepas mati kamu. Jadi mereka tak dapat nak terima benda yang Nabi sebut. Pertama sebab benda tu dah jadi darah daging. Amalan sembah berhala saban tahun, saban keturunan dah. Ratusan tahun dah jadi darah daging. Nabi cerita saja benda tu dah sentuh sensitiviti masyarakat. Maka pada waktu tu apa yang Nabi bawa, tambah pula yang Nabi bawa yang namanya akhirat ni tak logik, maka pada waktu tu mereka tak boleh terima. Okay. Jadi dia datangkanlah dalil-dalil yang cukup banyak, sama ada dalil akal ataupun dalil naqal, nak meyakinkan orang-orang yang dengar Quran kali pertama ni, generasi pertama yang dengar Quran, musyrikin Mekah baik, orang Ansar, orang Muhajirin baik, ni generasi pertama yang dengar Quran. Mereka pada waktu tu diasah, kalau yang sudah terima Islam, diasah saban hari untuk yakin akhirat ni wujud, akhirat ni ada, balasan baik di akhirat ada, balasan jahat di akhirat ada. Kalau yang dah beriman, benda tu walaupun agak susah untuk diasah, tapi dia orang boleh terima. Tapi kalau yang kafir, mereka ambil masa lama untuk terima benda tu. Sebab itulah kalau kita tengok untuk melakukan perubahan, mana-mana orang sekalipun, perubahan tak akan dapat berlaku dalam jangka masa yang pendek. Perubahan berlaku dalam jangka masa yang panjang. Dan mungkin orang yang bawa perubahan tu tak sempat melihat perubahan yang dia bawa tu diterima oleh masyarakat. Jadi itu nak beritahu pada kita sebab turunnya surah-surah ni. Surah-surah ni turun, dia mengukuhkan kepada kita benda-benda yang disifatkan sebagai ghaibiyat, benda-benda ghaib. Okay. Sebab itulah surah An-Nazi'at dia mula dengan tugas malaikat. Antara tugas malaikat cabut nyawa. Sebab apa sebut malaikat? Malaikat ni antara kepercayaan yang diterima oleh masyarakat Arab jahiliyah ataupun Quraisy Mekah. Walaupun mereka sembah berhala, mereka tidak asing dengan nama malaikat. Jibril, Mikail ni mereka tak asing. Bukan mereka dengar pertama kali, mereka dah biasa dengar. Daripada mana dia orang dengar? Dia orang dengar daripada Yahudi ataupun ahli kitab yang duduk berhampiran dengan kawasan mereka, khususnya Yasrib ataupun Madinah ataupun di Khaybar. Itu tempat golongan Yahudi tinggal. Dia orang duduk di Hijaz pada waktu tu. Jadi nama-nama malaikat tidak asing bagi masyarakat Arab. Cuma konsep sebenar malaikat yang diajar dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi, itu saja yang mereka tak biasa dengar. Okay. Sebab tu bila mana sebut ada malaikat yang cabut nyawa dengan keras, tujuan dia ialah untuk beritahu konsep malaikat yang dah kamu terima tu salah. Konsep malaikat yang betul macam ni. Okay. Jadi bila mana dibawa permulaan surah An-Nazi'at tu, kalau kita telusuri balik ayat 1 sampailah ayat yang ke-14 tu, Allah Subhanahu Wa Taala duk sebut tentang kejadian hari kiamat ataupun kejadian sangkakala peringkat pertama, sangkakala yang membinasakan. Okay. Bila mana Nabi cerita orang Arab yang kafir pada waktu tu, musyrikin Mekah yang kafir, dia orang still tak boleh terima, masih lagi tidak boleh terima, sehinggalah masuk ayat yang ke-15 ni dia orang tercengang sekejap. Sebab apa? Ayat 15 ni kalau kita perhati tadi, kita baca ayat 15 tadi, Allah Ta'ala sebut hal ataka hadithu Musa, telah datangkah kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa. Okey, nama seorang Nabi yang telah lama wafat, Nabi yang jauh zamannya dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nama Musa ni musyrikin Mekah biasa dengar daripada orang-orang Yahudi, biasa dengar nama tu. Okay. Bila mana Muhammad, seorang yang tak pandai menulis, tak pandai baca, dan tidak pernah ada kenyataan menunjukkan Nabi ni pernah keluar daripada Mekah lebih daripada setahun, tidak ada. Kalau kita baca sirah Nabi, Nabi keluar daripada Mekah bila? Ketika mana dia bekerja dengan isteri pertama dia, iaitu Khadijah, pergi berdagang. Tu pun tak sampai setahun. Sebab apa benda ni penting? Kalau ada rekod Nabi pernah keluar Mekah dalam tempoh setahun, 2 tahun, maka waktu tu
orang boleh kata Nabi pergi belajar dengan mana-mana tok guru luar, balik ke Mekah semula bawa ajaran baru. Orang boleh tuduh. Tapi bila mana Nabi tak pernah keluar, ditambah pula Nabi tak pandai tulis, tak pandai baca, menunjukkan kepada kita Nabi itu betul-betul utusan Tuhan. Dia memang betul-betul terima maklumat direct daripada langit. Jadi itu benda yang kita nak tengok, dan itu benda yang cuba ditarik perhatian oleh Quran. Bila mana Nabi baca ayat ni, hal ataka hadithu Musa, telah datangkah kepada kamu kisah Nabi Musa, iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika mana Tuhannya memanggil, wahai Musa, datang kamu ke lembah suci ini, namanya lembah Tua. Nabi boleh cerita exactly fakta yang tepat kepada Quraisy Makkah dan juga kepada sebahagian ahli kitab yang ada pada waktu tu. Siap boleh cerita koordinat tempat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Benda ni mengejutkan orang Arab, sebab Nabi tak pandai tulis, tak pandai baca. Tambah pula Nabi boleh lantunkan ayat ni dengan susunan kalimah yang kemas, sama hebat dengan penyair-penyair yang ada di Mekah pada waktu tu. Cuma orang yang degil, dia orang tetap tak boleh terima walaupun sudah dibawa tanda-tanda ataupun kita sebut sebagai bayinat, bukti yang jelas. Orang yang cakap tadi tu memang betul wakil Tuhan. Kalau dia bukan wakil Tuhan, masakan orang seperti itu boleh bercakap dengan bahasa yang indah, sedangkan dia tak pernah ada rekod pendidikan yang baik pun. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Arab pada waktu ni tercengang, Arab jahiliah. Okay. Sebab dia orang pun selalu pergi tanya Yahudi tentang Nabi Musa, tentang risalah Nabi Musa. Tuhan cerita, izhab ila fir'auna innahu tagha. Antara kisah Nabi Musa ialah Musa diperintah untuk mengislahkan Fir'aun yang sudah sesat ataupun tersasar jauh. Fir'aun yang telah sesat dalam dirinya sehingga dia telajak mengaku diri dia Tuhan. Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia dihantar Rasul untuk islah Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala juga ingin jadikan Fir'aun itu sebagai bahan sejarah untuk kita umat akhir zaman ni ambil pengajaran. Jadi ayat-ayat sebelum ni, sama ada ayat 1 sehingga 14 surah An-Nazi'ah ataupun surah An-Naba sebelum ni, Allah Ta'ala cerita tentang kiamat ni. Kamu nak percaya kiamat, kamu tengok alam sekeliling. Pokok kayu ada masa dia muda, last sekali dia akan rosak ataupun dia akan layu dan mati. Dan lepas pada tu, daripada tempat pokok yang layu tu, dibuang tunggul pokok tu, kemudian tanam pokok lain, hidup balik. Nak beritahu pada kita kehidupan itu silih berganti. Tapi Quraisy tetap tak boleh terima kewujudan hari kiamat dan soal jawab hari kiamat ni. Sekarang Tuhan bawa bukti sejarah pula, bawa dalil akal, dalil logik, tak boleh terima. Okay. Sekarang bawa dalil testimoni orang yang pernah lawan Tuhan, apa yang dia kena. Okay. Jadi dua dalil Tuhan bawa. Pertama dalil akal, kedua dalil naqal ataupun dalil sejarah ni bagi. Tuhan cerita, Nabi baca ayat ni kepada musyrikin Mekah, izhab ila fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia tu seorang yang melampaui batas. Tagha ni dalam bahasa Arab maksudnya orang yang sombong dan dia jadi melampaui batas. Dia bongkak dengan kesombongan dia tu. Cuma perkataan tagha ni dia lebih khusus orang yang sombong dengan sebab jawatan. Kaya tak kaya sangat, tapi sebab ada jawatan jadi sombong. Sebab tu Quran bila mana nak sifatkan kesombongan Fir'aun, dia akan guna perkataan innahu tagha. Tapi Quran nak sifatkan orang tu dia sombong dengan sebab duit banyak, harta banyak, Quran tak akan guna perkataan tagha. Quran akan guna perkataan bagha. Kita boleh tengok dalam ayat lain, bila mana Allah Ta'ala nak sebut sombongnya Qarun, Allah Ta'ala akan kata fa innahu bagha. Qarun itu seorang yang melampaui batas. Bahasa Melayu akan terjemah tagha dan bagha semua sama makna. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan nampak sebab kesombongan. Perkataan tu melambangkan sebab kesombongan. Bagha maksud dia sombong dengan sebab harta. Jawatan tak ada, Datuk Seri tak ada, Tun pun tak ada, apa semua tak ada depan nama dia. Cuma orang kenal dia, dia orang kaya. Encik je, orang panggil dia encik.
Tapi sombong lebih daripada menteri besar. Sebab dia rasa dia kaya. Dia rasa dia banyak duit. Okay. Ada orang dia tak kaya sangat. Ada orang lagi kaya pada dia. Tapi pangkat-pangkat yang disusun di depan nama dia menyombongkan dia. Jadi ini antara dua sebab manusia boleh jadi sombong. Pertama, sombong dengan sebab harta banyak. Kedua, sombong dengan sebab pengikut banyak. Sombong dengan sebab pengikut banyak ni biasanya pengaruh. Pengaruh kita banyak, orang bagi kita pangkat, orang bagi kita gelaran, kita tak kaya sangat. Kita pun mungkin dapat kekayaan kerana pengikut-pengikut. Kita tengok sebahagian orang-orang yang ada pangkat, dia tak kaya sangat, cuma dia dapat pakai kenderaan mewah sebab pengikut dia ada yang kaya bagi kat dia sebuah, dia boleh pakai. Tapi sombong tu, poin dia ialah sombong. Allah Ta'ala kata Fir'aun ni innahu tagha, dia sombong. Faqul hal laka ila an tazakka. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa, ayat yang ke-18, pergi kamu jumpa Fir'aun yang telah sombong dengan pangkat dia tu. Dia tu pemerintah Mesir, pemerintah tertinggi kerajaan Mesir yang hebat pada waktu tu. Faqul hal laka ila an tazakka. Okay. Dia begini, kalau kita cerita dari segi sejarah, Fir'aun ni dia raja Mesir. Ada sebahagian ulama mengatakan Fir'aun tu ialah nama jawatan bagi raja Mesir yang berbangsa Qibti. Ada yang kata macam tu. Dan ada yang kata Fir'aun ialah exactly namanya. Sebab tu kita akan tengok ada perbincangan sikit. Ada yang kata Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Musa ni nama yang betul dia ialah Ramsis. Ada yang kata macam tu. Wallahu a'lam, tak diketahui lah mana betul. Itu dalam medan ahli sejarah. Cuma nak beritahu kepada kita, Fir'aun ni satu-satunya raja Mesir daripada bangsa orang Mesir sendiri. Bila mana dia naik jadi raja kepada rakyat dia, zaman dialah boleh dilihat kemajuan Mesir yang hebat. Sebelum daripada tu Mesir diperintah oleh raja yang bukan berbangsa asal orang tanah tu. Sebab tu kalau kita baca surah Yusuf, kita akan tengok Nabi Yusuf dia jadi Menteri Keuangan Mesir. Pada waktu tu di Mesir diperintah oleh orang yang bukan bangsa Mesir, bangsa Arab. Gelaran yang digunakan bagi raja-raja Mesir di zaman Nabi Yusuf ialah Malik. Sebahagian mengatakan itu ialah bangsa Arab yang memerintah situ, bangsa Arab yang dulu-dululah. Okay. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Yusuf ni dua orang nabi, medan tempat dakwah dia orang sama je, dua-dua negara Mesir. Tapi zaman pemerintahan raja Mesir tu beza. Zaman Nabi Yusuf, raja yang memerintah Mesir tu ialah raja bukan bangsa Mesir betul. Zaman Nabi Musa, raja yang memerintah Mesir ialah bangsa mereka sendiri. Macam kita orang Melayu, yang jadi raja kita ialah bangsa Melayu. Jadi dia punya ketuanan bangsa tu kuat lagi. Mesir pun macam tu. Sebab tu kita kena ingat Mesir, negara Mesir, Egypt ataupun bahasa Arab panggil Misra, mereka walaupun bercakap dengan bahasa Arab, mereka bukan asal bangsa Arab. Mereka bukan bangsa Arab. Cuma kita orang Melayu ni kita akan kata negara Arab Mesir. Dia bukan negara Arab. Mesir tu kalau kita tengok dalam peta, dia tu negara Afrika. Cuma negara Afrika yang bercakap dengan bahasa Arab. Mesir, Sudan, ni negara-negara orang Afrika, tapi bercakap dengan bahasa Arab. Dia orang bukan bangsa Arab. Sebab tu kalau orang kata saya belajar di tanah Arab, tanya kat mana Mesir, tu bukan belajar geografi dengan tepat. Yang betul-betul Arab ni mana? Hijaz, Arab Saudi, Qatar, Emirat, UAE, Iraq, Kuwait, tu memang betul negara orang Arab dulu. Adapun negara-negara macam Jordan ni bukan bangsa Arab tulen dah. Dia orang dah bercampur. Cuma dia orang bercakap dengan bahasa Arab. Jadi orang duk rasa dia orang tu orang Arab. Sebenarnya mereka bukan Arab. Mereka ni kalau Mesir kita panggil Qibti. Bangsa Qibti. Dia punya body, dia punya tubuh badan tak sama macam orang Arab Saudi ke, tak sama. Cuma bercakap tu bahasa. Tapi kalau kita teliti baik-baik, bahasa Arab dia pun beza banyak dengan bahasa Arab di Mekah, di Madinah tu. Banyak beza. Okay. Cuma nak beritahu Fir'aun dia jadi sombong sebab apa? Sebab dia telah dipuja oleh orang-orang Mesir sebagai bapa kemodenan lah kita sebut. Bapa kemodenan Mesir. Mesir ni jadi hebat
daripada hasil orang kampung sendiri zaman dia. Sebab tu dia tu terlampau terlajak dikagumi sehingga dia tidak teragak-agak untuk mengaku diri dia Tuhan. Sebab dia rasa hebat. Orang duduk jack dia. Orang Patah Timur panggil jack. Orang duduk, orang kata apa? Duduk kipas dia selalu. Jadi dia rasa hebat. Okay. Jadi Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, hal laka ila an tazakka. Kamu pergi jumpa dia dan kamu beritahu pada dia, hal laka ila an tazakka. Tengok perkataan yang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa sebut ni. Adakah kamu ada rasa nak bersih diri ataupun ada rasa nak menyucikan diri? Sebab agama yang Nabi Musa bawa sama macam agama yang Nabi Yusuf bawa dulu di Mesir. Cerita agama Tauhid di Mesir ni bukan cerita asing. Cerita ajak sembah Tuhan yang satu, jangan syirikkan Tuhan, bukanlah baru dikenali zaman Nabi Musa. Dah lama dikenali. Orang Mesir masih ingat lagi sejarah Nabi Yusuf duduk di Mesir. Orang Mesir sendiri. Sebab tu kalau kita baca surah Ghafir, surah yang ke-40, Allah Ta'ala bawa dialog di antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Tiba-tiba dialog Nabi Musa dipotong oleh pewaris tahta Fir'aun, orang Mesir sendiri. Ketika mana dia tengok perdebatan antara Musa dan Fir'aun, tiba-tiba datang pewaris tahta. Kita guna istilah hari ni raja muda lah kot. Raja muda dia dah lama Islam, cuma dia tak berani nak sebut. Cuma hari tu dia tak tahan tengok Nabi Musa kena hentam teruk di Fir'aun, sehingga dia memberanikan diri. Dia kata, cuma Quran tak sebut nama dia siapa. Quran cuma sebut rajulun yaktumu imanahu, seorang lelaki yang telah menyembunyikan iman dia daripada keluarga Fir'aun. Dia beritahu kepada Fir'aun, bukankah apa yang Musa bawa ni sama macam yang Yusuf bawa dulu? Fir'aun tak kata tak kenal Yusuf, ni baru kenal hari ni. Tak ada. Fir'aun terdiam. Maknanya cerita Tauhid itu tak pernah ada pun. Dah pernah ada. Sebab tu Tuhan suruh Nabi Musa pergi dekat Fir'aun, cakap dengan bahasa elok, hal laka ila an tazakka. Adakah kamu rasa nak bersih diri? Mungkin kamu dah fikir apa yang kamu buat ni dah melampau, takut-takut kamu rasa nak bersih diri. Kalau kamu malu nak mengaku depan rakyat, beritahu pada aku boleh bimbing. Ayat 19 Allah Ta'ala sebut, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Boleh jadi kalau kamu rasa nak bersih diri, aku akan bimbing kamu. Aku akan bimbing kamu supaya kamu jadi hamba yang takut kepada Tuhannya. Fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, selain daripada kamu cakap elok-elok bahasa yang baik, tunjukkan kepada Fir'aun itu bukti-bukti kamu seorang rasul. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, walaqad ataina Musa tis'a ayatin. Kami beri kepada Musa ini 9 mukjizat. Banyaklah mukjizat yang Tuhan beri pada Nabi Musa ni. Antara yang paling jelas dan selalu banyak dicerita ialah tongkatnya. Selain pada tu, tangan Nabi Musa yang boleh mengeluarkan cahaya warna putih. Dikatakan dalam riwayat, Nabi Musa ni seorang lelaki yang kulitnya tidaklah warna putih, ataupun bukan orang yang kulit putih. Kulit dia tidaklah kulit gelap macam orang-orang Mesir, orang Kipti tu yang kulit dia orang agak gelap sikit sebab dia orang ni Afrika punya orang. Okay. Cuma nak beritahu, tangan Nabi Musa yang gelap tu, yang kulit tak apa cerah, bila mana Tuhan nak tunjukkan mukjizat, dia jadi cerah dengan sebab keluar cahaya. Ini cahaya, ini mukjizat. Okay. Selain pada tu, mukjizat Nabi Musa ialah belalang, kutu, doa-doa Nabi Musa lah. Sebab Fir'aun ni dia ada siri-siri pembangkangan yang banyak terhadap Nabi Musa, sehingga Allah Ta'ala hantar belalang, hantar katak, hantar macam-macam, darah, banyak benda. Itu antara himpunan mukjizat Nabi Musa. Sayangnya dalam ayat 21 Allah Ta'ala kata, fakazzaba wa'asa. Respon Fir'aun apa dia? Kazzaba, dia dustakan. Fakazzaba sini maksudnya dia dustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa secara keseluruhannya. Nabi Musa cerita untuk mengesakan Tuhan, dia tolak. Dia terima penyembahan kepada benda-benda lain, dan penyembahan tu disama tarafkan dengan menyembah Tuhan yang esa. Maknanya dia seru berhala, dia seru nama dewa-dewa. Dan kalau kita tengok
Kalau kita baca sejarah, Mesir purba ni memang banyak dewa-dewa. Memang banyak dewa-dewa, kepercayaan terhadap dewa-dewa tu cukup banyak. Dan diorang ni pun ada satu benda yang agak, orang kata apa, agak hebat berbanding bangsa-bangsa lain. Zaman Firaun ni lah zaman kemuncak ilmu sihir itu berada pada kemuncak paling tinggi. Advance ilmu sihir pada waktu tu. Macam-macam pendapat lah yang menyebutkan. Cuma kita boleh tengok kesan-kesan ilmu sihir tu dia jadi biasa. Bahkan zaman Firaun dan zaman Nabi Musa ni, ahli sihir ialah profession yang grade tinggi. Grade tinggi. Macam kita sekarang ni profession apa yang grade tinggi? Doktor lah kot. Doktor, engineer ke apa-apa semua. Bagi zaman tu, ahli sihir ialah orang yang berpangkat tinggi ataupun orang yang gaji banyak. Sebab tu kalau kita tengok persembahan dalam istana Firaun pun persembahan yang bercorak sihir. Dan kita boleh tengok hari ni sebahagian daripada sihir tu, tarian-tarian yang ada unsur sihir tu masih lagi wujud di Mesir, masih lagi wujud di Sudan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada sihir voodoo nama dia. Voodoo ni dia tarian, tapi dukun dia tu dia akan baca satu mantra dia atas satu piring macam ni, piring kecil. Piring kecil tu dia letak di bawah macam satu kemah. Kemah tu akan berpusing kerana ada piring tu dalam. Dia hanya tarian saja, bukan ada apa-apa pun. Cuma bila mana tarian tu dah sampai pada kemuncak, kita akan tengok ada orang yang meracau di tepi-tepi tu. Benda tu sekadar lambang kebudayaan masyarakat dia. Cuma nak beritahu pada kita di negara-negara macam ni benda tu biasa. Sihir tu biasa. Sebab kita kena ingat kerajaan Mesir pada waktu tu bukan hanya negara Mesir lagi ni. Kerajaan Mesir yang diperintah oleh Firaun ni dia orang kata apa, menjauh ke arah Sudan. Sebab tu kalau kita pergi di selatan Sudan, kita akan nampak piramid-piramid yang sama macam piramid di Mesir pun masih ada. Cuma piramid di Sudan dia kurang popular macam piramid di Mesir. Nak beritahu kepada kita kerajaan yang luas. Kerajaan Firaun pada waktu itu cukup luas. Okay. Bila mana dia tengok apa yang Musa bawa tu hebat. Hebat hakikatnya. Tongkat Nabi Musa, tangan Nabi Musa. Benda tu mengatasi sihir-sihir yang ada di kalangan kaum mereka. Fakadzaba. Tapi Firaun ni dia ada satu sikap, dia degil. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita antara sebab manusia ni dia jadi degil dengan sebab dia ni banyak sangat jawatan, dia payah nak terima kebenaran. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang sudah biasa berjawatan tinggi, dia tak akan puas dengan jawatan yang dah dia ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di mana-mana tempat pun, kalau berbalah nak jadi pemimpin ni biasanya bekas pemimpin. Dia jarang berbalah orang yang belum jadi pemimpin lagi. Okay. Macam setengah-setengah tempat, macam tempat kita pun, yang nak jadi Perdana Menteri, bekas yang jadi Perdana Menteri dah pun. Okay. Cuma nak beritahu tak puas, dia jadi tak puas. Jadi itu benda yang menghalang seseorang tu untuk clear kebenaran. Payah. Dia jadi payah. Okay. Jadi Firaun, kalau kita tengok dalam riwayat lain, ketika mana Firaun ni dia duduk bercakap, dia tu rasa diri dia hebat. Dalam ayat 21 Allah Ta'ala kata fakadzdzaba wa asa, dia dustakan Firaun, dia dustakan Musa, dan dia asa, iaitu dia derhaka terhadap risalah yang dibawa oleh Firaun, yang dibawa oleh Musa. Thumma adbara yas'a. Kemudian apa yang dia buat? Apa yang Firaun buat? Adbara, dia berpaling daripada Nabi Musa. Yas'a, dia berjalan. Fahasyara fanada, dia berjalan dengan tujuan keluarkan arahan supaya rakyat dia berkumpul. Rakyat dia berkumpul, fanada, maka Firaun pun kata, faqala ana rabbukumul a'la, ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Firaun umumkan di hadapan sekalian rakyat Mesir pada waktu tu, kalau yang duduk dekat dengan tempat dia, duduk dekatlah. Kalau yang duduk jauh ni mungkin dihantar utusan untuk beritahu kenyataan terbaru Firaun ialah ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kalau kita baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir, Ibnu Katsir yang tulis kitab tafsir Quran Al-Azim ataupun tafsir Ibnu Katsir, orang yang sama, dia bawa satu riwayat. Riwayat tu saya tak pasti, saya tak ingat sangat dia ambil daripada tabi'in mana. Okay.
Riwayat tu menceritakan pada kita bila mana Firaun ni dia umumkan ana rabbukumul a'la. Pertama sekali kenyataan dia tu mengejutkan Nabi Musa. Selepas dibawa bukti-bukti ketuhanan yang cukup banyak, dengan kedegilan dia boleh mengaku dia Tuhan. Dalam riwayat tu sebut bila mana beberapa hari selepas daripada dia umum dia Tuhan, isteri dia yang beriman, Asyah, isteri dia tanya kepada suami dia Firaun, kamu yakin ke kamu tu Tuhan? Isteri dia tanya. Lepas pada dia umum kepada semua rakyat dia, ana rabbukumul a'la, isteri dia tanya. Isteri dia tu dah beriman dengan ajaran Nabi Musa. Isteri dia Asyah tu dia tanya, wahai Firaun, kamu yakin ke kamu tu Tuhan? Dia kata kerana keadaanku sekarang ni yang mendorong aku untuk sebut perkataan tu. Bukan dia rasa dia tu memang kuat sangat, cuma dia rasa macam Aish, tak boleh jadi Musa ni. Kalau aku tak buat sesuatu, makin dia duduk mari istana, makin dia provoke aku. Last kali aku kena keluar kenyataan yang boleh mendiamkan Musa sekejap. Bila mana Nabi Musa dengar ana rabbukumul a'la, maka Nabi Musa pun macam stop sekejap, pergi ke istana. Kurang lah pergi ke istana, sebab nampak dah dia punya stand, dia tak mau. Macam kita duk pujuk-pujuk orang, tiba-tiba dia keluarkan kenyataan, aku tak mau ikut. Kita pun berhenti ya pujuk dia. Tujuan dia ialah untuk dia stop Musa, jangan mari bercakap lah lagi bab-bab ketuhanan ni. Bila mana Asyah tanya, betul ke kamu ni Tuhan? Dia sebut, dia kata keadaan yang menyebabkan aku kena sebut benda tu. Maknanya dia sendiri tahu dia tidak mampu menjadi Tuhan. Cuma kesombongan, kedudukan mendorong seseorang tu boleh sebut benda tu. Sebab tu agak bahaya bila mana seseorang tak boleh kawal kedudukan, dia akan menjurus ataupun dia boleh pergi ke arah ni. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ayat yang ke-25 Allah Taala sebut, maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat serta seksaannya di dunia. Okey. Secara umumnya Firaun tu sendiri, apa yang menyebabkan dia tu terkena laknat Tuhan? Yang pertama, dia disamari oleh jawatan dia yang besar tu. Itu punca sebenar. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ni melalui ayat 15 sampai ayat yang ke-26 ni, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, antara punca manusia dia tak boleh terima kebenaran, tambah-tambah kebenaran yang tak logik akal. Macam musyrikin Mekah. Bila mana Tuhan cerita, bila mana Tuhan hantar Nabi Muhammad cerita berhala yang kamu sembah tu batil, dia orang tak boleh terima. Sebab apa? Adakah sebab dia orang tidak mengiktiraf ataupun dia orang percaya berhala tu ada kuasa? Tak pun. Kita tanya ataupun kita telusuri sejarah, kita akan tengok musyrikin Mekah tak semua pun yang melazimi sembah berhala. Pemimpin-pemimpin besar bukan orang yang hari-hari pergi letak colok depan berhala, bukan. Yang pergi letak colok, yang pergi sapu-sapu berhala ni orang bawahan. Tapi yang bermati-matian membangkang Nabi kata sembah berhala tu tak salah, ialah golongan yang bukan jenis sembah berhala. Macam kita baru ni tuan-tuan, yang bermati-matian marah kerajaan tutup masjid, yang tak mari masjid. Yang mari masjid okey je. Okey. Keadaan manusia seperti itu. Keadaan manusia memang seperti itu. Sebab apa? Ada kepentingan dia sebut. Ada kepentingan. Tuhan nak cerita kepada kita ni, Firaun dan pembesar Quraisy, apa yang menyebabkan tak mahu dengar kebenaran, kedudukan dan jawatan. Sama dua kumpulan tu. Firaun tak mahu terima kebenaran sebab apa? Pangkat aku dah besar. Musyrikin Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain-lain, abu yang lain-lain duk ada pada waktu tu. Apa sebab tak mahu terima Muhammad? Sebab jawatan. Sebab aku melihat apa yang Muhammad bawa itu sangat mengancam pengaruh aku. Itu poin dia. Okay. Cuma Allah Ta'ala nak sebut pada ayat yang ke-25 situ, Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Dengan sebab tak mahu beralah, dengan sebab sayang pada jawatan, menyamarkan dia untuk mengenali kebenaran, lalu dia pilih untuk bersama dengan kebatilan, maka Allah Ta'ala kata fa akhadhahu Allah, kami akan ambil tindakan terhadap golongan ni
dengan kami beri kepada golongan ni nakal al-akhirati wal ula. Nakal ni maksudnya seksaan jiwa di dunia, kemudian seksaan fizikal dan jiwa di akhirat. Perkataan nakal maksudnya seksaan jiwa. Diri okey. Kita tengok Firaun dari segi fizikal, bila mana dia ijtihad dia tu Tuhan, dia tu masih lagi menikmati kesenangan dan kemudahan sebagai seorang pemimpin. Okey. Cuma dalam hati tu duk ada terlekat dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang Musa beritahu tu betul, dan soalan Asiyah tu menghantui diri dia. Isteri dia tanya, betul ke kamu mengaku kamu ni Tuhan? Soalan tu hakikatnya menghantui dia. Samalah macam pemimpin Quraisy pada zaman tu. Apa yang menyebabkan kita ni, apa yang menyebabkan Quraisy tak mahu terima kebenaran? Quraisy tak mahu terima kebenaran ialah kedudukan yang sudah mereka pegang. Terutamanya Quraisy paling kerah lawan Nabi. Sebab apa? Quraisy yang pegang pengurusan Mekah. Dan Mekah ni dia ada potensi. Kota Mekah ni dia ada potensi. Potensi apa? Potensi ekonomi. Potensi boleh dapat duit banyak kalau pegang kota Mekah ni. Terutama musim ziarah, musim haji. Musim ziarah kita boleh up harga-harga barang 2 kali ganda. Orang akan tetap mari ziarah. Sebab apa? Orang nak berdoa kepada berhala-berhala ni. Walaupun orang yang duduk di negeri itu, dia orang bukan penyembah berhala yang baik pun. Abu Lahab, Abu Jahal ni, dia bukan hari-hari sembah berhala, bukan kaki suka pergi berzikir depan berhala pun. Cuma sebab apa mempertahankan sangat berhala tu? Sebab duit poket nampak tebal kalau kita tak pertahan ni. Itu poin dia. Sebab apa duk pertahan sangat? Sebab apa Firaun duk pertahan sangat? Dia tu Tuhan. Sebab apa? Sebab Firaun tak puas lagi menikmati kedudukan sebagai seorang pemerintah. Tambah pula Mesir pada waktu tu baru nak nampak jadi kaya sikit. Itu bahaya. Itu kedudukan yang bahaya. Okay. Dan itulah sejarah ni dia akan berulang sampai bila-bila. Sebab tu kalau kita baca ayat ni, kita kena letak pada diri kita. Diri kita hari ni, bila mana kita berhadapan dengan orang bawa kebenaran, orang beritahu pada kita kebenaran. Okay. Kebenaran tu pula bersifat mengkritik amalan yang dah kita buat lama-lama dulu. Kita kena letakkan posisi kita pada posisi ataupun keadaan macam dalam ayat ni. Adakah kita nak jadi macam Firaun, macam pemimpin Quraisy yang bermati-matian mempertahankan benda yang sudah terang-terang salah dan tidak jelas ambilannya, hanya kerana kita rasa kedudukan kita tercabar dengan teguran tu? Kalau kita memilih untuk menahan ataupun mempertahankan kedudukan, kita pun sama macam pemimpin Quraisy, sama macam Firaun. Tak mahu terima kebenaran bukan sebab tak pandai membaca, bukan sebab otak kita terlalu lembab nak faham apa yang dia sebut. Cuma kita melihat ada satu benda yang tertahan di situ. Kalau aku terima, macam mana aku nak cover balik kesilapan yang dah aku buat dulu? Itu bendanya, itu perkaranya. Macam mana aku nak perbetulkan balik keadaan yang sudah tersilap, dan kesilapan tu sudah berlaku ratusan tahun. Agak payah. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana orang pun, kalau dia buat silap, khususnya pemimpin ataupun orang besar, kalau dia sedar kesilapan dia pun, dia payah nak keluar perkataan saya mengaku apa yang saya buat dulu salah. Payah. Melainkan dia akan buat diam, dia akan betulkan pelan-pelan gitu je. Perlahan-perlahan dia betul, sehingga orang perasan apa yang dia buat tu ialah benda yang dia duk lawan juga dulu, tapi sekarang ni nampak duk buat balik. Maknanya nak mengaku memang tak mengaku, cuma tarik perlahan-perlahan macam tu je lah. Okay. Cuma kalau seseorang tu dia boleh mengaku, maka itulah sebesar-besar pengakuan. Benda yang sama pun kalau kita tengok berlaku pada zaman Nabi. Sebab Nabi ni dia bukan menghadapi pemimpin Quraisy, dia juga menghadapi pemimpin-pemimpin lain. Ketika mana surat Nabi sampai kepada Hercules, pemimpin Rom Timur. Rom ni Kristian lah, yang berpusat di Palestin pada waktu tu. Surat Nabi sampai kepada Hercules. Kebetulan pada waktu tu Abu Sufyan duk ada di Palestin.
Maka Hercules ni panggil pengawal dia ataupun pegawai dia, cari mana-mana orang Arab yang ada di negeri kita ni, aku nak tanya pada dia beberapa soalan tentang orang yang hantar surat, iaitu Muhammad. Kebetulan Abu Sufyan tu ada. Abu Sufyan tu pula ada keakraban dari segi darah, pertalian saudara dengan Nabi Muhammad. Jadi dibawalah Abu Sufyan dan kabilahnya daripada Mekah ni jumpa menghadap Hercules. Hadis tu panjang. Hadis tu hadis yang awal dalam Sahih Bukhari, hadis ketiga. Perbualan dialog di antara Hercules dan juga orang kata apa, Abu Sufyan yang belum Islam pada waktu tu. Okay. Cuma saya nak ringkaskan sini, lepas daripada bersoal jawab lebih kurang 9-10 soalan, di akhir soal jawab tu apa kata-kata Hercules? Hercules kata, kalau betul lah jawapan kamu yang menerangkan siapa Muhammad yang hantar surat pada aku, maka dialah Nabi akhir zaman. Dialah Nabi akhir zaman. Dan sekiranya dia datang ke sini, ke tempat aku ni, ke Palestin ni, kawasan pemerintahan aku akan cium kaki dia. Aku akan cium kaki dia. Maknanya dia mengakui itu ialah kebenaran. Azan dulu azan dulu. Ketua seminit lagi. Okey, sempat ikut. Okay. Jadi Hercules mengakui benda tu. Cuma Hercules ni bila mana dia terima surat, dia duk fikir tu 3-4 hari nak terima ke tak Islam yang Nabi Muhammad duk tawarkan ni. Dalam riwayat sebut dia panggil padri, dia panggil pemimpin besar. Pemimpin tu dimasukkan dalam satu istana, dikunci rapat istana tu. Maka Hercules pun buat pengumuman, ni datang surat daripada semenanjung tanah Arab, ajak kita untuk masuk Islam. Bagi pendapat aku, apa yang ditulis dan siapakah orang ni ialah orang yang baik. Kalau kita ikut pun tak ada masalah. Apa yang jadi? Dalam riwayat sebut berlaku pembangkangan ataupun pembantahan daripada Quraisy pada waktu tu. Okey. Beri laluan azan dulu. على
Okey, kita sambung sikit lagi. Ayat yang terakhir perbahasan kita pada malam ni, ayat yang ke-26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya terdapat pengajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Okay. Kita dah cerita panjang tadi. Antara sebab manusia ni dia ingkar, tak boleh terima apa-apa saja kebenaran. Bukan hanya isu hari kiamat. Apa saja isu-isu yang benar yang dibawa oleh mana-mana orang yang bawa kebenaran. Sebab besar yang boleh menghalang seseorang tu tak boleh terima kebenaran ialah kedudukan. Sebab poin kita ni nak kait dengan ayat ni turun waktu mana? Ayat ni turun waktu Nabi start berdakwah secara terang-terangan, dan pada waktu tu yang hebat lawan Nabi ni siapa? Yang hebat lawan Nabi ialah pemimpin tertinggi Quraisy yang bukanlah penyembah berhala terbaik pun. Itu benda kita kena tahu. Geng-geng Quraisy yang ada jawatan ni, dia bukan hari-hari datang ke rumah berhala untuk sembah berhala. Yang sembah berhala hari-hari pun tak kutuk Nabi hebat macam dia orang. Sebab apa dia orang boleh kutuk Nabi sehebat tu? Sebab mereka ada kepentingan. Samalah juga dengan Fir'aun. Fir'aun sendiri pun bukanlah seorang yang berakhlak baik sangat. Siri-siri kezalimannya, siri-siri kejahatannya cukup banyak disebutkan dalam Quran baik ataupun disebut dalam kitab-kitab sejarah. Ada orang yang lebih baik ataupun ada orang yang lebih lagi mulia pada dia daripada keturunan dia sendiri, boleh terima. Sebab tu kalau kita tengok Fir'aun tu, kalau dia boleh sedar diri, dalam istana dia ataupun dalam ahli keluarga dia sendiri, dua orang dah yang menyahut seruan Musa. Pertama isteri dia Asyah, yang kedua pewaris tahta dia. Sepatutnya Fir'aun dia kena bimbang terhadap pewaris tahta dia yang sudah menerima risalah Nabi Musa. Sebab lepas pada dia mati, automatik kawan tu yang akan jadi Raja Mesir. Confirm lah dia akan tukar semua pemerintahan Mesir ni ke arah ikut risalah Nabi Musa. Tapi dia tu tak sedar dia pun akan mati. Manusia, dahsyat manusia ni bila mana dia disamari dan dikelabui benda tu. Okay. Cuma poin dia pada malam yang kita boleh ambil, kebenaran itu terhalang bila mana manusia itu terlalu luas pengaruhnya dan terlalu besar pangkatnya. Itu antara sebab terhalangnya kebenaran. Sebab paling besar. Sebab itulah Al-Quran dan juga hadis sangat menitik beratkan tentang pengaruh dan juga pangkat. Tidak salah seseorang itu ada pengaruh, tidak salah seseorang itu berpangkat besar, tapi berhati-hati bila mana kita duduk dalam keadaan pengaruh yang luas dan pangkat yang besar. Kadang-kadang kebenaran yang simple kita payah nak terima, kerana boleh jadi kebenaran tu datang daripada orang yang pengaruh dia sempit ataupun pangkat dia tak besar macam kita. Sebab itulah penutup cerita Fir'aun dan Musa pada surah An-Nazi'at ni Allah Ta'ala sebut, inna fi dhalik, sesungguhnya. Tuhan tekan situ dengan taukid, dengan kata penguat, iaitu inna fi dhalik, iaitu pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu, la'ibratun, bukan setakat ibrah, tapi guna perkataan la'ibrah. Lam at-ta'lil, lam at-ta'lil situ jadi penguat, nak sebut pada kita sangat banyak dan jelas manfaat daripada cerita Musa tu. Maknanya bila mana Nabi baca ayat ni, pembesar Quraisy tu dia orang akan terasa automatik. Sebab dia orang bukanlah orang yang sembah berhala bersungguh-sungguh, tiba-tiba duk caci Nabi Muhammad ni bersungguh sangat. Apa sebab? Apa agenda kamu? Agenda dia orang ialah takut jawatan, pangkat dan pengaruh tu. Sedangkan pengaruh kamu tidak sebesar pengaruh Fir'aun, tidak sehebat kerajaan Fir'aun di Mesir tu. Tapi kamu punya sombong, kamu punya tutup pintu hati sama tebal macam Fir'aun. Dahsyat. Kedudukan yang kecil, pangkat yang kecil, tapi kedegilan sama hebat dengan orang yang ada pangkat besar. Dan lihatlah Fir'aun apa jadi pada dia. Fir'aun yang hebat, pengaruh yang besar itu Jahannam, dan akhirnya mati dalam keadaan tenggelam. Kita boleh tengok orang yang mengaku Tuhan mati dalam keadaan mati lemas. Syok mengaku Tuhan, rupa-rupanya baru tahu tak pandai berenang. Baru tahu. Syok duk mengaku Tuhan peringkat awal, rupa-rupanya berenang tak pandai. Tengok manusia kerdilnya, hakikatnya. Sebab tu Tuhan sebut ibratan liman yakhsha, siapa yang takut.
Ayat ni tak sebut liman yatafakkar, siapa yang fikir. Sebab mungkin Quraisy yang duk dengar ayat ni, dia orang fikir tapi dia orang tidak ada satu perasaan takut. Kalau yang takut dia akan stop dah. Tapi dengan sebab dia orang hilang rasa takut dan tiada rasa takut, maka itu yang menyebabkan dia orang masih lagi konsisten melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mati di atas kekufuran tu. Setakat itu saja perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan seterusnya pada ayat-ayat yang berbaki. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.